in other word, kita tengah ada benda ni. Ini adalah complete count untuk elliott wave. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, kita dah ada benda ni. Kita dah ada satu kat sini break macam ni. Tu maksud dia. 3. Okay. Ni maksud saya, kita dah ada benda ini. Ni kita dah ada. Ni yang kita dah ada. Tak apa tu, janji. Kita dah ada benda ni. Kita dah ada benda ni. Kita dah ada benda ni. Kita expect dia akan buat benda ni. Itu expectation kita. Dia dah buat benda ni, kita tengah tunggu yang sini. Itu maksud saya lah. Kalau kita tengok kepada structure the whole thing ni, kita dah ada, kita dekat sini. Ini yang break macam ni. Sini kita 3, 4 ni time frame besar. 4 ni adalah kepada time frame yang besar. So kita dah ada benda ni, kita expect dia akan naik lagi. Kita tunggu this retracement. Kita tunggu retracement ini, benda sama. Depend kepada degree anda tengok. Boleh? So, ini menunjukkan dia nampak structure yang lain. This structure. Saya sedang tunggu satu delivery tau. Jadi kalau ada phone call, saya kena bagi tahu wife saya untuk buka pintu. Sebab saya tengah gunakan internet phone. Kalau tak, saya boleh tinggalkan phone saya. Okey. Bagi tahu awal. Kerusi untuk ni. Okey, yang ni jadi kita nampak ini structure yang lain. So mungkin kita dah bermula 2. Kalau DEX menunjukkan itu, mungkin yang lain ni pun benda sama. Kita dah mula lihat benda sama. Mungkin ini adalah 4. Kita ada jumlah lekuk yang lengkap. Dan ini adalah 5. Dan kita sedang memulakan 2 tu. Kalau kita tengok kepada DEX. Faham? Bukan order durian. Easy durian tu tak tahu saya nak order macam mana. Nanti PM macam mana nak order easy durian. So ini mungkin dah berlaku. Kalau kita tengok kepada German DEX. Faham tak? Semua sama. Everything sama. Kalau anda jangka DEX dah buat benda ni. Kalau anda jangka DEX dah buat this 3 move down. Anda juga besar kemungkinan yang lain-lain pun akan buat yang sama. Boleh? Yang lain-lain pun akan buat yang sama. Kita nampak untuk ni pun dah mungkin memulakan pergerakan yang sama. Kalau kita tengok IBEX dah nampak. IBEX pun is doing that. Nampak? Everything sama. Ini structure, ini satu structure. Ini satu structure. Dan kita dah break out trend line. Kalau kita tarik trend line, paling senang cari trend line. Dah break out. Okey. Jelas sekarang ni kan, Tafa, Alif. Sekarang ni market when you are trading, when you do this comparison, nampak dia punya RSI kan, nampak momentum yang ini lain kan. Waalaikumsalam Rusli. I hope anda semua dah mula nampak benda ni. Ini lain kan. Momentum yang turun ni lain. Maksudnya kita dah memulakan correction. Nampak so anda expect 3 wave correction jelas. Ini satu. Ini satu. Belum ada connector. Jangan ambil connector ini. Okey. Tunggu RSI dia buat macam ni. Macam manalah rupa dia. Dia buat lain, break out ini, dan satu lagi ke bawah, anda long. Yang ini akan tinggi macam ni. Sini pun sama. Kan? Jadi anda faham tahu apa yang anda tengok dekat chart kan? Benda tu nampak. Tu yang pentingnya. Tapi ni boleh trade tak? Ni tak ada trend. Itu je. Kalau nak trade tadi, trade yang US 500. Nanti kita ambil correlation. Jadi dalam kumpulan dia, mana yang nampak dia dah buat higher high? Trade dia. Itu je. Kan?
Simple thing. Ini mungkin kita masih ada dua. Kalau pergerakan yang ini tadi, ni akan buat dua macam tu. Nampak tak? Ini bukan hanya Elliott wave. Ini adalah kepada market dynamic. Jadi kalau kita lihat struktur semasa, nampaknya untuk FTSE ni, this will be the move. 3 wave ke bawah. Nampak cara kita kaitkan dalam yang lebih sideways. W, X dan Y. Boleh Alif? Jelas kan? Bila kita buat macam ni jelas kan? So kalau anda jangka untuk indices ni ke bawah, next kita tengok kepada yen pair. Okey. Kita masih ada USD JPY jatuh. USD JPY jatuh ada dua. Sama ada US dollar lemah ataupun yen kuat. Antara dua. Salah satu kena lemah, salah satu kena kuat. Ataupun kuat against lemah ataupun kuat against yang sideways, mana satu. Okey. Jadi kejatuhan ini, kalau kita lihat kepada indeks, mungkin yen yang kuat. Kita tengok kepada yen pair yang lain. So apa yang kita nampak, yen pair yang lain, kita sedang menjangka 5 wave ke bawah. Kan? 5 wave 1, 2, kita sedang tunggu wave 3. Ni wave 1, ni wave 2. Kita sedang tunggu wave 3. Okay? Euro JPY. Boleh trade tak kat sini? Ini belum higher high. Kalau ini higher high, sini kita boleh trade. Nampak? Simple kan? Amat simple. Higher high, lower low, 3 way. 3 wave pullback. Okay. GBP JPY kita ada higher high. Maksudnya dia kuat. Jadi pullback dia mungkin shallow. Itu je. Kalau dia tembus kat sini, kita kena stop loss, tak ada masalah. Kalau dia tembus, kita tahu kalau dia tembus, what do we expect? Kalau dia tembus daripada situ, dia akan buat benda ni. 1, 2. Kalau dia tembus 16183, 4, 5. Anda tunggu. Anda tak balas dendam tau. Anda tunggu satu lagi. Sini kita long. Sini kita long. Kan? Apa pun, 3 wave pertama, anda long. Itu je. Kan? Sebab, kalau dia 3 pun, ini akan buat macam ni. 1, 2, 3. Kalau dia buat macam ni, 3, 4, 5. Kan? 1, 2, 3. Baru dia buat wave 3. Kan? Sebab itu 50% daripada sini kita letak biji. Itu kalau dia tak extend macam ni, terus jatuh 1, 2, 3, itu memang kita kena stop loss. Itu je. So saya letakkan entry dekat sini. Kita ada GJ yang sampai area dia, kita ada CAT JPY yang sampai area dia. CAT JPY. CAT JPY ini dah triggered. Jadi kalau CAT JPY terus ke bawah, ini akan jadi zigzag. Kalau CAT JPY jadi zigzag, ini pun akan jadi zigzag. GBP JPY. Nampak? Sebab itu trade satu je, jangan trade dua-dua. Dia benda sama. Boleh? Okey, ni adalah untuk ni. Saya letakkan, saya tak entry. Cumanya saya letakkan alert untuk nak tengok dia punya move. Dia punya movement. Okey, sebabnya kalau ni dah test dan reject, lepas tu dia turun ke bawah. Kalau kita ada position GBP, so dia dah sampai kan. Kalau GBP JPY kita dah trigger, lepas tu dia main-main, ini reject dan terus jatuh ke bawah, ini akan ke bawah lagi, kita tutup lah. Nampak tak? Kalau anda nak manage. Satu lagi adalah AUD JPY. AUD JPY pun nampaknya sedang memulakan pergerakan. Ni tak habis lagi. Semua sama kan? Boleh nampak sekarang tak? Semua chart ni, dia satu market. Dia tak satu. Of course. Tapi daripada struktur ni, kita faham apa yang kita nampak dekat chart. Okay? AUD JPY belum lagi. Kalau ini habis pun, ni dalam flat, masih ke bawah. Okay?
So GBP JPY ada. Ni tidak saya tengok dah trigger tak? Belum trigger Mungkin dia punya ni dia punya dia punya spread. Ni belum trigger lagi. Tapi kalau ni tengok dia dah kena. And reacting daripada situ. Boleh? Jelas kan? I hope sekarang ni anda nampak market pun, ini dia. Ini aku nak buat. Macam ni, ini aku buat. Terima chart tu sebagai data. So, untuk yen pair, kita dah ada yen pair seperti GBP JPY, CAD JPY yang sampai area equal leg. Sekiranya area equal leg ni fail, then anda tahu, there will be deeper correction. Tengok. Kalau itu berlaku, deeper correction, ini pun akan buat deeper correction. Ini akan jadi, kalau itu berlaku, sini akan jadi zigzag. Deeper correction. Boleh? Okey. Kita nampak daripada pergerakan ini, yen yang kuat ataupun dolar yang kuat? Tu soalan saya. Nampak tak movement dolar? Ini obviously waktu ni masih 3 wave, 1, 2, 3. Dan dia belum sampai 1618. Okay. Kalau ini sampai 1618, meaning dolar dalam motif. Kalau dolar dalam motif, kejatuhan UJ ni bukannya yen yang kuat, dolar yang lemah. Kalau dolar yang lemah, yen ke mana? Nampak? Yen ke mana? Yen tak kuat. Yen sideways. Yen ni sideways. Sebab itu ada, selagi dia tak break yang ini, 1618. Kalau dia break 1618, then anda katakan bahawa dolar kuat, dolar lemah, yen kuat, indeks sideways. Tu dia. Boleh? Dia salah satu daripada 3 tu kena sideways. Correction. Ni sedang buat correction. Jadi sideways ke bawah. Jadi apa yang kita nampak untuk semasa 15 minit punya chart, indices sideways lower. Ini adalah untuk indices. Yen adalah kuat. Dan kita ada dolar, US dollar adalah lemah. Jadi maksudnya antara tiga ni kita ada indices yang ada incomplete sequence ke atas kan. Kita ada higher high yang tak complete lagi. Dia ada benda ni. Ni satu-satu cara anda nak analisa. Nampak tak Fah? Cara dia. Jadi anda tahu ini correction. Jadi 3 wave kat sini, anda long. Nampak tak? Macam mana cari set up daripada semua yang kita buat ni. Nampak kan? Sebab dia ada higher high, dia tak complete lagi. Tak sampai 100% lagi. Cantik tak? Anda boleh buat ni kat saham. Sektor yang sama, ambil saham-saham daripada sektor yang sama, dan buat yang sama. ETF, benda sama je. Nampak the beauty of it? Bagi mereka yang trade saham, anda letakkan dalam sekumpulan sektor yang sama, movement chart yang sama, kan? Lepas tu anda letakkan dalam grup anda, lepas tu anda analyse satu-satu. Lepas tu anda, kalau ada trade saham, saya buat ini untuk saham. Di XM, sebabnya kita tak tekankan kepada saham. Tapi kalau anda tradekan kepada saham, anda buat benda sama. Kepada kumpulan saham yang mempunyai struktur serupa. Boleh? Jadi indeks kita tahu dia sideways ke bawah. Itu correction. Ini adalah indices correction. Okey? Jadi kita carilah dalam indeks punya ni apa yang kita nak trade. Okey, yen pair. Yen pair kita tahu dia pun ada incomplete sequence ke atas dan dia tengah buat benda ni. Jadi ini pun yen kuat tapi kejatuhan dia
adalah lebih sharp daripada saham. Kejatuhan dia adalah lebih sharp sebab sekarang ni USD JPY jatuh. Yen pair pun jatuh. Jadi kita nampak ini adalah correction. Anda tunggulah collect. Benda sama. US dollar kita tahu dia dalam wave 5. Okey. Kita dalam wave 5, kita ada wave 4. Ini adalah dollar index. Ni saya tunjukkan satu-satu. Macam mana anda jangka untuk Elliott Wave punya chart tu apa rupa dia. Alif, dengar ni Alif. Tengok Ni dollar index. Ni dollar index. Anda sedang tengok wave apa? Ini wave 4 kan? Anda sedang jangka wave 5. Betul? So, wave 5 dekat indeks ni, dia tak dapat, kalau berdasarkan 3 ni, indeks masih daripada sudut time frame besar adalah ke atas. Yen pair, yen sendiri adalah ke bawah. Dolar pun ke bawah tapi dalam wave 5. Tengok yen pair. Kita ambil satu yen pair. Saya nak anda tengok benda ni. Kalau anda tengok yen pair ni, kita jangka wave 3. 2, 3. Kita jangka wave 2, 3. So, yen pair, yen sendiri adalah trend ke bawah. Trend ke atas untuk indeks. Ini 4 ke 5, apa bentuk dia? Apa bentuk dia? Waalaikumsalam Kasyah. Wave 4 ke 5, wave untuk motif, kita ada 2 bentuk, 3. Yang pertama adalah motif. Ataupun impulse wave. Impulse wave kalau ke bawah, 1, 2, 3, 1, 6, 1, 8, 4, 5. Okey? Satu lagi adalah motif. Serius, benda ni tak ada dalam buku. Tolong ambil benda ni. Kita dah 2 minggu kita cerita pasal market dynamic dan wave sequence. Maka bagaimana anda kaitkan dengan wave sequence. Satu lagi adalah motif wave extension. Maksudnya sini akan ada extended wave 3, 4, 5. Yes. Nombor 3 adalah wave 5 ending diagonal. Kalau kita letak ni pelik sangat jadinya. ED tu cerita lain. Ending diagonal. Ending diagonal. Okey. Ending diagonal ada 2. Satu adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ataupun 5 tapi dia lebih volatile macam ni. Wave 4 masuk. Jadi antara 3 ni, mana satu yang anda jangka structure untuk 4 kepada 5 untuk dollar pair? Antara 3. Ingat, salah satu daripada sini kena sideway. Nampak beauty benda ni? Cantik benda dia. Berdasarkan maklumat data, maklumat harga, maklumat level, maklumat structure, apa jangkaan anda untuk dollar index di sini? Di sini. 4 kepada 5 ni. 4 kepada 5 kat sini. Nombor 1. Apa jangkaan anda 4 kepada 5 ni? Yes, mula-mula jangan tengok satu ke. Mana satu? Yes, less momentum. Tapi mana satu structure yang kemungkinan besar dia? Which structure yang kemungkinan besar? Nombor 1, motif. Nombor 2, motif with extension. Motif with extension, US dollar lemah habis-habis. Ini bermaksud, ingat, dia tak dapat 3-3 ni adalah trending. Adalah motif, tak dapat. The only way untuk kita assume US dollar kat sini adalah nombor 3. You are expecting sini akan buat diagonal. Faham tak?
dia akan bercelaru macam ni. Dia akan buat dalam satu channel. Faham tak? Sini akan bergerak lebih dalam satu channel macam ni. Dia akan dalam satu channel macam tu. Dia tak bergerak macam ni. Dia akan bergerak macam ni. Kita jangka dia bergerak macam ni. 3, 4 dan 5. Bukan US dollar kuat. Dia yes semua ending diagonal. Cantik? Faham? Jadi kalau kita tahu dollar index ending diagonal dia sideway ke bawah. Dia ke bawah, dia lemah. Tapi dia tak terlalu lemah. Faham? Boleh Raymond, dia tak ada package stimulus, anda nak trade macam mana? Kalau package stimulus pun AUD lebih kuat daripada US dollar. Saham akan naik. Boleh? Ini jangkaan kita. Kalau kita tahu dollar index akan bergerak macam ni, sesuai tak untuk anda masuk Euro USD? Kat sini. Sesuai tak? Kalau kita tahu movement dia will be like this. Cantik tak kalau anda nak swing? Euro US dollar. Yes, Fifi. Sebab itulah kita pun jangka saham akan ada ni. Boleh kan Rosan? Nampak? Kalau dah mula-mula ikut dulu pening. Waalaikumsalam. Tu dia. Faham tak? Apa yang kita boleh jangka pergerakan dia. Jadi kalau kita tahu dia bergerak macam ni, it will be very, very macam ni. Turun naik, turun naik. So, kalau anda nak trade Euro USD, not expected structure semasa. Susah nak kat gitulah. Dekat chat kita ni tak tahu ada problem. Kalau boleh, anda bagi tahu dekat Zatul nanti masa sesi Zatul, bagi tahu kat dia ataupun dekat live chat. Saya dah bagi tahu dekat XM semalam. Bagi tahu kalau chat ni sangkut-sangkut. Yes, exactly. Kita akan ada banyak cerita dia dekat sini. Banyak cerita. Dia nak naik. Apa pun saya duk sebut. Asalkan anda tak long US dollar pada waktu ni. Tak. Dia jatuh macam ni. Berapa ramai Zul dia jatuh. Kenapa tak buy? Tengok apa US dollar buat ni. US dollar selagi anda tak pergi ni dia. Selagi anda tak pergi long dia, anda okey. Maksudnya Euro USD anda long, GBP USD anda long, UCAD anda short, AUD US dollar anda short, apa-apa US dollar. Malaysia ringgit, tengok ni. Saya pun lama tak buka Malaysia ringgit. USD MYR, Malaysia ringgit. Itu generally USD MYR. Tengok ni. Tengok ni, ringgit. Ni ringgit ni. Ini apa ni? Ringgit ni. Ini apa? Ini apa wave ni? Ini apa structure ni? Ini apa structure ni? Exactly. Ini nampak tak? Ringgit. Ini ringgit ni. Adakah itu disebabkan ekonomi Malaysia sekarang ni bagus? Kalau saya tanya anda, semua sini tahu kita duduk kat Malaysia kan? Ini motif. Kita baru saja ada Bank of Indonesia. Ramal ekonomi belum berapa kuat. Tengok USD IDR. Ini rupiah. Nampak tak? Ni buat low. Sini kita ada wave 1. 2. Kita jangka 3.
Even ni negara-negara Indonesia. Jadi macam mana anda nak kata dolar kuat daripada euro? Nampak tak? Kalau Indonesia dolar, saya duk sebut ini ringgit. Tak payah kita tengok GDP US dollar. Anda tengok ni. US dollar lemah. Saya dah bagi tahu cerita US dollar lemah dari bila, Rosdi? Sejak kita fail dekat sini. Ingat tak kita cuba untuk long US dollar kan? Fifi ingat, saya tukar count. Masa tu kita masih ingat dia ke atas kan. Saya tukar the whole count untuk dollar index. Tak payah cerita euro USD. Semua expert untuk ringgit, semua expert untuk Indonesia rupiah. US dollar dengan lemah. Kalau ringgit anda nampak macam ni, tak payahlah tak payah cerita banyak untuk ni. Tak payah cerita banyak untuk ni. Anda nak long dia. Tunggu 3 wave, anda long. Tunggu 3 wave, anda long. Bulan 5 tahun lepas dia, sejak kita tukar kita punya view untuk dolar, yes, bulan 5 kita tukar dia punya count. Bila kita recount, yes. Saya jarang recount. Kalau time frame besar, kalau recount major thing. So tak payah cerita ni. Semua expert pasal ni. Sebab anda semua depo withdraw ni. Sebab itu, ingat tak saya pernah sebut, semua ramai kita ni pilih akaun dolar kan. Start jeling akaun euro, start jeling akaun base trading akaun anda. Dekat XM anda boleh pilih jenis-jenis akaun tau. Faham tak? Kalau anda simpan dalam ni, anda withdraw. Faham maksud saya? Yes, PLN. Kan Alif? Boleh? Kalau ni tak nampak juga, saya tak tahu lah macam mana saya nak explain lagi. Sebab itu, sejak dari tahun lepas, tengah tahun, saya duk sebut, dolar jangan long. Tafa ikut lewat sangat, Tafa. Tahun lepas, interesting. Kita tengah dolar kuat ke tak kuat ni? Kalau dolar kuat, kita katakan dolar kuat waktu tu sebab benda ni. The moment dia complete sequence ni, nak tengok dengan ringgit ni. Ni dengan ringgit. Kan? Ni sampai zone apa Galih? Mana Galih? Galih tak ada bunyi. Nampak? The same thing. Sama. Cuma sini tak low. Itu je. 439. Jangan. Kalau withdraw, okay. Okay? Nampak? You are expecting 5, 3, 5 ke bawah. Sebab itu dolar, gambaran besar saya untuk tahun ini, untuk tahun ini, saya bagi tahun. Nah, dolar, saya jangkakan di smooth. Ini weekly, ke bawah lagi. Zon sawan. Okay, ke bawah lagi. Ini kalau dia tembus 1618 ni, kejap. Kalau dia tembus 1618 daripada 3 ditembus bawah ni, anda akan dapati Bitcoin naik, komoditi semua naik, dolar habis. Kita akan ada mata wang Chinese Yuan. Kita akan ada Australia dollar. Kita akan ada, sebab itu Australia dollar, New Zealand dollar. Because market is realizing number one economy is not US. Starting untuk tengok tu, how dependent the world economy kepada China. Bila China jatuh disebabkan oleh COVID-19 dan kita nampak pengeluaran supply chain dunia, sebab itu banyak dah mula beralih. Kita ada seorang yang hedge fund manager semalam, hedge fund owner yang selalu membuat analisa kepada komoditi, dan dia menyatakan bahawa kalau nak buy gold against euro. Against euro, not against US dollar. Itulah. So start untuk convert account anda. Ini secara general saya sebut.
saya dah mula simpankan akaun saya dalam mata wang lain. They kill me. Kenapa, Yuna? Faham? Ramai kita ni akaun anda US dollar kan? Akaun anda US dollar kan? Anda pergi simpan banyak-banyak dekat MT4 US dollar. US dollar tengah jatuh. Anda punya simpanan tu tengah turun. Asia kuat, komoditi China terputus. Oh, okey Yuna. Yang lain-lain macam mana connection? Saya setakat ni untuk saya okey. Untuk saya. Okey Wimon, faham Wimon? Apa yang saya maksudkan, apa saya sedang ceritakan kat sini, ini bukan hanya untuk anda cari entry tau. Akaun anda tu dekat MT4 tu, anda kena fikir benda tu. Anda withdraw makin rendah jumlah dia. Better. Apa benda tu Kashat? Faham? Betul lah. Betul ke betul? Okey, fikir-fikir apa saya sebut ni. Kalau betul jatuh macam ni, anda dulu depo 4.3, 4.1. Anda ini turun sekitar 10%, sekitar 5%. Anda untung 10%, anda dah kerugi, anda rugi exchange rate tu. Thank you. Chef agak stable. Yes, Chef, but not now. Australia dollar, kan? XM ada banyak jenis account. Fikir-fikir apa saya sebut ni. Fikir-fikir apa saya sebut ni. Boleh? Fikir-fikir apa saya sebut ni. Anda boleh pilih jenis-jenis account anda kat XM. Faham? Kat mana tu? Boleh fikir-fikir ya. Ni bukan hanya kita analisa market, analisa duit kita dalam MT4 dan MT5 tu. Faham maksud saya? Okey. Kalau withdraw, okey lah. Ni cerita, kalau depo, okey. Ni withdraw, cerita withdraw ni. Start convert kepada mata wang lain. Ni lain. Cerita US dollar tahun ni nampak lain. Okey, as ekonomi recover, interest rate masih rendah. So, fikir-fikirkan apa saya sebut ni. Itulah Kasyah. Itu saya maksudkan. Depo dulu tinggi. Lepas tu withdraw. Memanglah withdraw lebih rendah. Sekarang ni lagi rendah. Ada kena profit lebih lagi. Tukar. Simple solution dia tukar kepada sekarang. Simple solution dia tukar. Saya fikir apa saya sebut ni. Jangan trade je. Anda faham yang anda trade tu. Tu duit kita tu. Tak ada orang. Tu duit kita tu. Anda, ni short US dollar. Sedap je. Anda short yang anda punya US dollar dalam account tu anda tak fikir. Anda juga yang buat ni jatuh. Anda short, kalau ramai-ramai kita short, lot sizing kita sebab dolar jatuh. Lepas tu kita, withdraw kecil lah dia punya ni. Mau tak? Kita pun membantu dia jatuh. US dollar, Sing dollar. Itulah. US dollar, lagi. US dollar, Sing dollar. Tengok Abigail. Ni US dollar, Sing dollar. Tengok ni. Ni US dollar, Sing dollar. SGD. Tengok ni. US dollar, Sing dollar. Okay. Ni sampai equal-leg. Ngam sampai equal-leg. Ni wave 3. Ada cerita dah macam mana ni wave 3. Dolar tengah apa dah jadi? 1, 2. Ni wave 3 ni. Nak cerita macam mana pun ni wave 3. 3, 4, 5. Ini akan start jatuh ke bawah. 2, 3. Lepas tu jatuh lagi. Okey. Tapi dia akan lebih ni sikit. Di sini 2 ni nanti will be more macam ni. 2 ni nanti akan lebih macam ni. 3 dia tak sampai 1618. Lepas tu 4 dia akan detail sebab dia akan diagonal. Jadi kalau anda tengok Sing dollar, ini sentiment currency tau. Anda tengok Australia, itu sentiment currency tau, Australia dollar. Ni maksud saya.
I hope anda buka mata bukan hanya kepada aku nak trade apa. Anda fikirkan ya, apa yang dekat chart ni kepada duit anda. kepada jangan shock sangat, duk shock sell US dollar, sedangkan tukaran untuk anda untung tapi jumlah withdrawal anda menurun sebab exchange rate ya. Fikir-fikir apa saya sebut ni ya. Faham apa saya cerita ni? Ya. Tengok New Zealand dollar. Apa yang sedang berlaku? We might see ini accelerate wave 3. Yes. Jadi kat XM ada jenis-jenis account, start tukar-tukar, convertkan. Start tukar-tukar account anda kepada mata wang lain. Kalau anda, analisa saya untuk tahun ni dolar habis, dolar ke bawah. Untuk tahun ni. Ya. So fikir-fikir apa saya sebut ni. Okey. Senang je tukar dia. Dekat tu tukar, convert kepada lain. Okey. Boleh. So, apa kesimpulan kita? So, indeks kita jangka sedang buat correction ke bawah. Cukup 3 wave anda long. Kita ada US 500, US 30. Kita ada DAX. Ya. DAX yang lemah sekarang ni. Kita ada FTSE yang buat ke bawah. FTSE saya keluarkan, nampaknya tak ada sequence. Jadi US 30 Dow, US 500 dan DAX. Anda boleh cari peluang untuk long. Yen pair pun sama, sedang buat penurunan ke bawah. Sama seperti indeks tadi, untuk anda cari long. Pair-pair seperti GBP JPY, CAD JPY, AUD JPY, 3 tu. Dollar pair, stand on the side dahulu. Stand on the side dahulu. Macam mana nak tukar? Pergi kat members area anda, Kasyah. Kat situ anda boleh tukar akaun anda. Contact live chat XM. Macam mana nak tukar anda punya base currency. Sama-sama. Jadi fikir, jangan ada tengok, oh US dollar jatuh, sell. Jangan fikir tu je, fikir withdrawal anda. Depo tak apa lah. Withdrawal anda fikir. Short, oh jatuh. Anda withdraw makin sikit, exchange rate ni makin tinggi. Fikir, kumpul banyak-banyak, besar-besar account. Lepas tu withdraw turun. Tak rugi je. Fikir mereka yang buat global stock dekat XM juga fikirkan apa saya sebut ni. Fikir Kasyah. Contact live chat XM. Macam mana nak tukar anda punya base currency. Okay. Euro lah. Euro nombor 2 lah. At least dia punya ni. 200. Itulah Wimon. Faham maksud saya? Banyak. Tak trade kita rugi. Tidur kita rugi. Janganlah. Kita tidur, duit kita berjalan kan. Kalau kita... Faham maksud saya? Okay. Start fikir, tukar-tukar lain. Faham? Okay. So, ini yang kita tengah tengok. Kita ada untuk CAD JPY, GBP JPY. Saya rasa kita punya order ni dah triggered, saya rasa. Ni dah triggered. So, tarik ini. Ni wave 3. Satu lagi wave ke bawah. Saya letak dulu lah. Ni masih 3. Saya tak ngam-ngam macam ni. Saya letak kepada area. So, nampaknya we will see this. Ni 3, 4, 5. Satu lagi. Sebelum dia naik. Kalau dia tak naik, stop loss kena. Ni wave 3 dengan momentum. Ada tunggu satu lagi. Sebab itu saya namakan 3711. Kalau dia jadi ini akan jadi second choice dia. Ini jadi 1. Kalau dia kena 1618, kena stop loss, kita tahu apa nak buat. Ni 1, 2, 3. Kalau kena stop loss 3, 4. Anda tak jangan masuk terus. Anda tunggu macam ni. Anda tunggu equal leg dekat sini untuk long. Asalkan anda tak short dia. Okay. Ni second view. Kalau ini berlaku, dan kita akan kena stop loss yang ini.
Okey. Kalau yang ini apapun 50% daripada yang ini kita akan letak BE. 50% daripada wave C. Position sizing itu je. Sebab itu saya cari 1-3. So stop loss 1 tak apa, stop loss 2 tak apa. Kalau 1 win kena TP, dan kita akan ada, kita masih win 1R. Satu lagi W extend Y. Itu je. It's all about risk reward. Anda tak trade semua nak untung. Of course nak untung kan, tapi tak semua. Kita tahu tak ada holy grail. So the best way is still bukan teknik. The best way adalah cara kita mengurus, cara kita jaga risk. Itu je. Boleh? Okay. Ni adalah view yang apa? View pertama yang biru. View kedua adalah yen kuat. Ni yen kuat, yen yang kuat. Dollar sideway. View ketiga, kita akan ada this move. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Dan baru ke atas. Ini view kita yang ketiga. Kalau apa? Purple. Itu 3 daripada sini. 3 bentuk kemungkinan daripada situ. Adakah ini kita jangka dia break sini? Susah sikit. Tapi mungkin, saya tak tolak kemungkinan dia. Tapi kita tahu indeks buat higher high. Yen pair buat higher high. Jadi less probability 5-10% untuk dia jatuh bawah. Jadi sekarang at the moment yang paling high ni adalah yang biru, yang kedua adalah yang purple ni, dan yang ketiga adalah yang merah. Tu kita, it's all about probability. Mana satu yang anda nak ikut? Okay, structure semasa untuk yen pair adalah kepada yang biru. Itu yang pertama. Kalau tak dia buat biru, dia buat yang purple. Kalau tak buat purple, dia buat yang merah. Itu je. Boleh? Kita tengoklah apa jadi. Jadi ini caranya kita kumpulkan data dalam trading. Jadi anda tahu, kalau ini buat macam ni, next anda nak trade apa. Kalau itu buat macam ni, next anda nak trade apa. Jangan sebab satu loss, semua ikut tak ada. Jangan trade macam tu. Kita tahu tak ada holy grail, ada stop loss. Kalau holy grail, saya tak ada letak stop loss. Letak berapa ada duit, letak semua kan. Tak ada. Jadi itu caranya saya apply dalam trading saya. Okey. Jadi kita ada 2, CAT JPY dan juga GBP JPY. Kita tengok kalau CAT JPY ni break, dan kita tahu what will happen. You will see deeper correction. Ini akan jadi zigzag. Ini akan jadi zigzag besar. 1, 2, 3. Ini jadi wave 3, 4, 5. Kalau ini buat 1, 2, 3, 4, 5, yang lain pun akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nampak? Ni, start jatuh. Ni start jatuh. Ni start jatuh. Jadi kita tahu, ini pun. Ini dah habis. Ini dah habis. Okay, ni dah habis. Boleh? Okey. Ada soalan sebelum kita berhenti rehat? Okey. So market is rolling over, kita tengah tunggu correction. Untuk indeks nampaknya dah memulakan correction. Kita ada yen pair dalam simpang, whether dia nak buat apa bentuk correction dia dah sampai. Kita ada CAT JPY, GBP JPY. Pilih salah satu, jangan trade saat semua sama, jangan trade satu je. Okey. Jadi tengok apa yang dia buat. Tengok apa yang dia buat daripada area tu. Kalau kena kalau kena stop loss, kita tahu apa structure kita tengok. Anda akan tunggu untuk indeks ni 3 wave. Ni pun sama. 3 wave untuk nak long. Okay. Untuk intraday trader. Untuk intraday trader, kalau nak tengok A, B dan C. Kalau anda tengok CAT JPY ni, kena 1618. CAT JPY, kena 1618. Anda tahu sini akan buat apa? Jangan short indeks.
anda short yen pair. Kalau ini 1618 kan, 3, 4, 5. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3. Dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Ada incomplete sequence. Anda boleh short untuk intraday dari sini. Kalau anda nak kecil lagi, anda pergi kepada time frame lagi kecil. Ini dah complete. Itu je. Jangan short index. Short yen pair. Kalau anda intraday. Ni jangan, ni dah masuk zone, janganlah. Okay, ya, contoh-contoh yang belum masuk zone mungkin macam mana yang belum masuk zone. Ni pun sudah kalau kita ambil 1, 2, 3. NZD JPY pun dah tak ada untuk very short term, tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, lain-lain idea semua saya dah letak dalam market outlook. Tengok dekat market outlook. Ini memberikan kita gambaran what will be the move. Ada 3 kemungkinan, sama ada dibuat zigzag ke bawah ataupun kita dah sampai dan kita buat satu lagi ke atas. Ini dia tak dapat. Ini adalah 1, 2, 3. Dan baru ke atas. Dalam dia 1, 2, 3, 4, 5. Sebab ini zigzag, 5 wave. Satu lagi ke atas. Boleh? Kalau tak ada soalan, kita break dahulu dan kita sambung balik dalam selepas iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung. Adakah dia akan buat correction yang dalam ataupun correction yang tak, yang cuma sikit saja. So kita dah ada untuk DAX ni dah memulakan pergerakan ke bawah, dan setakat ini nampaknya masih dalam satu structure. Setakat ini masih lagi dalam satu structure. Okey, masih lagi dalam satu structure ke bawah untuk indeks, So at the moment ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. If dia buat macam ni, then kita akan ada kita punya yen pair bounce, lepas tu jatuh balik. Kalau dia habis, kalau dia cuma 1, 2, 3, lepas tu dia buat macam ni, ini berakhir tanpa divergence. Dia buat macam ni. 1, 2, 3. Wave 2 habis kat sini. Atau dia buat W, X dan Y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini akan jadi shallow. Sikit. So, ini akan jadi W, X dan Y juga. Ini akan jadi yang purple. Ini akan jadi yang purple. Jadi kalau anda dah enter kat sini W, anda tengok kepada X dia hard mana. Apa pun 50% ni anda letak BE. Itu. Kalau dia terus pergi, dia terus pergi. Cukup 3 wave. Itu je. Kita tak tahu. Kalau dia terus ni, saya tak tahu. Yang saya tahu dia 3 wave, saya long. Kalau dia kena stop loss, kita tahu apa nak buat. Boleh? Okey. So, itu yang ada dalam market. Indeks ke bawah, yen pair ke bawah. Kalau nak trade, kalau anda nampak CAD JPY tadi sampai 1618, then anda boleh untuk short term trader, untuk start mencari peluang short yen pair bagi mereka yang trade intraday. Jangan short index. Jangan short index. Short yen pair. Okey, sebab yen pair, ingat, yen pair dalam fasa correction, dalam daily dia dalam fasa correction. Tu cerita dia. Sedangkan indeks dalam fasa motif, dalam fasa trending. Jangan short index. Fikir time frame besar dia. Kenapa? Dolar akan sideways. Dalam dua-dua cerita, dolar tak ada pecut. Dolar pada waktu ni pecut lah kan, sekejap. Untuk short term. Untuk short term pecut. Yes, betul. Masa ni. Wave 3 dia tadi tak pecut. Okey. Nampak macam mana apply dia? Banyak, ramai Tafa ada asas.
lain-lain. Ada yang kat sini dah ada asas untuk Elliott Wave kan. Jadi macam mana yang anda dah belajar, anda letakkan dia untuk faham apa analisa ke depan. Knowing yang sebelah kanan. Sebab banyaknya bila kita buat Elliott Wave, kita risau apa yang sebelah kiri. Betul tak? Anda risau ni 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Tak payah. Anda nak tahu incomplete sequence, momentum sequence. Kita nak tahu trade. Kita nak trade apa? Nak pilih apa? Okey? Okey. Kalau tak ada soalan lain, kita... Sekejap saya refresh balik sekali lagi. Tak nampak ada siapa-siapa type. Tak ada bang, saya dah check. Tanya kat SN. Mesti ada cara dia supaya anda tak ni kena cari juga cara mesti. LLE. Okey. Saya kena keluar masuk. Okey. Yang penting dalam trading, anda nak tahu sebelah kanan chart. Itu yang anda nak tahu, bukannya sebelah kiri. Ramai yang buat Elliott Wave dia risau sebelah kiri. Anda nak tahu sebelah kanan. Anda trade sebelah kanan, bukannya sebelah kiri ni. Tu yang saya tak kisah sangat orang tanya. Ni Zul, ni bukan satu. Biarlah dia tak habis lagi. Kita tak tahu ujung trend kat mana. Betul. Kan? Nak serabut kita nak ni. Dia tak habis lagi. Macam mana kita nak tahu ujung trend? Tak tahu. Ini nampak sebagai satu structure. Letaklah satu. Kalau dia lebih, kita alihlah satu ni ke bawah ni. Kan? Itu je. Ataupun ni wave 3 or whatever. Yang penting kita nak tahu sebelah kanan ni. Bukannya tahu sebelah kiri. Ramai suka, oh Zul ni tak payah. Anda nak tahu ni nak trade ke tak, nak masuk macam mana. Itu yang penting kan. Ni ada trend, anda trade tunggulah. Ni ada incomplete sequence, anda trade. That's it. Boleh? Okey. Kalau tak ada soalan, kita masuk pada topik kita, pembentukan minda dan kerja jumlah kerja baru lah, pekerja vacancy baru, vacancy baru yang diterbitkan, yang ni. Jadi tak ada baru ni data lama 40 hari. Maksudnya ini data untuk Disember. Ni data untuk Disember dah. Kita dah ada NFP untuk Januari kan, yang keluar pada minggu lepas kan. Tu Januari punya data. So nothing much expected untuk malam ni, kecuali kalau data ni tiba-tiba jatuh jauh. Ni kalau tiba-tiba jatuh jauh. Mortgage delinquency nampaknya sebelum ni dia orang letak kat sini, nampaknya dia cuma keluar pada esok. Mungkin data ni yang akan lebih move market pada esok, dan juga inflasi US. So nothing much dalam ni. Kita ada trial, kita ada perbahasan mengenai impeachment Presiden Trump, ex-presiden, yang akan bermula dekat Kongres US pada malam ini. Itu nothing much sebab dia tidak dilihat mengganggu kepada suasana politik US. Sebab bukan first time Presiden Trump kena impeach, dan dia bukannya presiden pada waktu ni. So tak ada banyak. Kita tunggu sekiranya terdapat any announcement mengenai package rangsangan ekonomi. Kita ada untuk Democrats, daripada kerajaan US di bawah Joe Biden, parti Democrats cuba untuk mendapatkan membawa detail, membawa duit tu. Sebab kena faham, US punya federal budget adalah budget bulanan tau. Itu adalah pada, kejap, kalau tak silap saya adalah pada Februari 16, pada minggu depan. Federal budget ni waktu sini, federal budget. US punya federal budget adalah tengah malam ni lah. Jadi cuma pada minggu depan itu kita akan dapat whether dalam federal budget dia masukkan yang package rangsangan ekonomi ni. Dia orang cuba nak letakkan duit dalam tu, dan
pada bulan 3, 14 hari bulan. Itu adalah tarikh di mana itu adalah masanya di mana full package untuk rancangan ekonomi ni cuba untuk diluluskan oleh Parti Demokrat dalam US punya Kongres. Okey, jadi nothing much daripada sudut data agak senyap. Kita ke arah China bercuti, Chinese New Year, Lunar New Year selama seminggu lebih 9 hari mulai pada hari Khamis ni So the real test untuk market sebenarnya adalah pada esok. Saya ingatkan pada hari ni, rupanya besok di mana esok kita akan ada bursa-bursa China ni dia tak connect kepada Hong Kong Hang Seng punya exchange. Jadi kalau Hang Seng jatuh banyak esok disebabkan oleh volume ataupun orang keluar pasaran, itu boleh pull down ada indices. Dan kalau kita lihat kepada struktur semasa pasaran, saya extend sikit untuk indices, di mana instead of kita lihat ini sebagai habis, saya melihat kepada satu lagi kenaikan. Ini sesuai dengan apa, tapi ini boleh habis anytime. Ini boleh habis kat sini sebabnya kita dah ada divergence. Maksudnya this structure daripada Januari, hujung Januari itu, ini nampak dah habis. Anything pun anda tak masuk kat situ. Wassalamualaikum. Daripada sini, pergerakan daripada sini, this structure, dia boleh habis kat sini, dah cukup. Ataupun extend a bit. Okay? Apa pun anda tak masuk dekat sini. Kalau nak masuk, anda tunggu yang ini. Okey, ni adalah untuk Nikkei. Next, kita tengok kepada US 500. US 500, we might see kenaikan daripada sekarang. Dan last leg dia, semuanya nampak dah mula menunjukkan momentum yang semakin menurun. Kalau kita lihat, ini adalah the whole thing dalam divergence. Kalau kita tambah satu lagi kepada stokastik, kita dah ada reset daripada wave 3 reset. Either ini wave 4 ataupun ini wave 4 yang besar. Nampak dah cukup lah. Movement ini dah hujung dia. Maksudnya macam ni. Ni maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5 ni dah ada. Kita tengah expect this move. This 3 wave move. Kita tengah expect movement ini. Kita tengah expect movement ini. Ini nanti baru anda trade. Sebabnya yang sebelah sini dia dah buat higher high. Ni 5 wave. Sini adalah trend daripada bawah. Ini 5 wave yang menunjukkan kita ada low, high, higher low, higher high. Higher high tu dah ada. Trend tu dah ada. Kita tunggu higher low untuk masuk. Tu maksud saya. Okay. Jadi kita ada US 500, kita ada Nikkei, kita ada DAX, kita ada Dow Jones yang menunjukkan ada higher high. Tu maksud dia. Okey, sama juga dengan US 30 ataupun Dow ni. Sini nanti kita akan cari peluang. Sini nanti kita akan cari peluang. Untuk DAX saya tukar sikit. Instead of kita lihat dia habis, seperti petang tadi saya ceritakan ini mungkin satu struktur yang lain. Sebab I do suspect ini mungkin satu, ini WXYZ, ini mungkin satu, apa dia? Satu flat. Saya tak berapa gemar dengan this structure WXYZ ni, 11 swing, saya tak berapa gemar. Suatu saya, we might see one more. Ini, kalau anda buat edit wave, anda akan habiskan dia kat sini. Tapi berdasarkan kepada correlation, yang lain-lain saya lukis dia 45, ini saya lukiskan 45. Faham Imun? Nampak lain, tapi DAX ni itu yang jadi keraguan sekarang ni. I don't know. Biar dia tunjuk kepada kita, dia dah buat correction besar ke tak? Kalau ikut DAX ni mungkin kita dah ada 2 ni tengah buat 2. Okey. Macam mana kita nak confirmkan dia? Ingat, wave 4
biasanya tak akan cecah 50%. Boleh memang? So, kalau wave 4 ni cecah 50%, then we are something else. Then saya akan tukar. Boleh? Dan ini tak ada. Dan kita dah ada pergerakan 2 tu. Ya, setakat ni dia sikit. Setakat ni kita ada correction yang sikit. Ya. Kalau dia lebih daripada 50%, then we might see something else. Ingat, 4 ni pun boleh jadi diagonal. Ini wave 1, bukan wave 3. Tu dia. Tapi dia selagi dia tak sampai 50%, saya masih pegang yang ni dulu. Apa pun anda tak trade kat situ. Anda trade kat sini. Kalau dia bagi mereka yang ada entry untuk US 500 ni, kalau dia buat 2 pun, anda masih pegang yang ni. Sebab sini higher high. Ya. Jadi kita anggap dia akan terus ke atas. 2 nanti dia tak lebih daripada ni. Kalau dia lebih, itu dah structure lain. Kalau 2 ni lebih daripada sini, ini adalah anda punya wave 5 dalam ini adalah 5 dalam yang putih, 5. Dan kita akan buat correction yang besar. Kalau itu berlaku, kita akan ada yen pair yang akan buat banyak ke bawah. Kalau itu berlaku. Boleh? Okey. Jadi ini kita nak tengok whether ada momentum ke atas. Kalau dia ada momentum ke atas, US punya ni, dan ini pun akan ke atas dan lain-lain akan ke atas. Kita tengoklah apa biar market tunjukkan. Sebab ini masih terima kan 1, 2, 3, 4 masih yang sama. 5. Dan kepada FTSE benda yang sama. FTSE saya jadikan dia sebagai flat, sebagai diagonal. Instead of apa kita tandakan petang tadi 1, 2 kan. So kalau saya tandakan 1, 2, ini 1, 2, saya kena tukar yang lain-lain tu jadi yang tu juga. Faham? Okey, kita jangka satu lagi leg ke atas sebelum dia buat bigger correction. Boleh? Okey, so that's why yen pair ni kita masih pegang untuk kalau GBP, JPY kita ada position ni, kalau dia kena stop loss lebih 1618, dan ini tak dapat jadi wave ni. Maksudnya kita akan ada deeper correction, ini wave 2. Faham? Itu caranya anda nak baca. Jadi kita kena stop loss dekat AUD, dekat GBP, JPY. Anda cari peluang untuk ni pula bila dia buat correction. Okey? Nampak? Jangan takut dengan kena stop loss itu. Anda cari peluang dekat tempat lain. Jadi anda tahu apa anda ada data daripada price, apa next action anda. Jadi kalau itu berlaku, saya akan ubah sini 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini jadi 1. 1 kat sini. 1 kita kat sini. Okey, yang penting kita nak tahu yang kita analisa sebelah kanan ni, apa dia buat. Belah kanan jadi apa, dan kita tahu apa next, apa kita nak buat. So, faham kan? The significant kalau ini kena lebih 1618, kita ada satu lagi instrumen, iaitu CAD JPY pun berada dalam zon sini. Jadi kalau ini buat 1, 2, 3, kena 1618, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia 5, dia tak boleh habis 5. Dia kena buat 1, 2, 3. Dia kena buat correction dalam lagi. Barulah dia ke atas. Kalau itu berlaku, then ini akan buat correct. Ini tak dapat jadi 4. Ini tak dapat jadi 4. Ini akan jadi 5 kat sini. Ini jadi 1. Dan kita akan sedang memulakan pergerakan ke bawah. Dolar jadi sideways. Faham? Boleh? Yen pair akan buat correction ke bawah. Dolar akan jadi sideways. Faham? Jadi 1, 1, 1. Ini jadi, ini kita jangka. Ini jadi, ini kita jangka. Itu trade plan kita. Kalau dia jadi, kita just urus dia. Kalau dia kena stop loss,
ini yang kita tunggu next. Kita tahu, kita plan next apa kita nak buat, apa plan kita seterusnya. Jangan kena stop loss terus habis account, jangan buat benda tu. Faham So kalau ini kena stop loss, you know what to do. Setakat ini dia dalam tu lagi, biar. Sebab tu stop loss kita bawah sikit daripada 1618. Faham kenapa stop loss saya kena kat 1618? Bukannya saja-saja je. Okey, Euro JPY saya tak berapa setuju kepada this one. This one with me AB, dan kita mungkin kalau ini habis, then GJ kita ke atas, CAD JPY ke atas, AUD JPY ke atas, ini trunket. Ini sampai 1618. Ini sampai 618764 dalam area tu. Dalam area tu. Okey, dalam area ni 618764. Setakat ni saya biar dulu macam ni. Sampailah market buat kerja dia. Momentum. Ada bukannya saja-saja dia letak 1618. Faham kan Rosli? Structure. Jadi dia menceritakan kita structure. Jadi kita tahu apa next action. Everything lining up, semua seperti apa yang kita tengah tunggu. So whether ini pun boleh jadi flat. Dia boleh habis kat sini je. A, B, C. Ini boleh jadi flat. Very shallow correction. Ini boleh habis macam ni je. Ini boleh habis. Yes, Fazil. Okay, so kita tengoklah apa dia buat. Saya tak tandakan dulu biar market buat apa. Sebab flat ni saya takkan tandakan. Okay, UJ interesting sebab UJ ni Fazil. Nak cerita benda tu. UJ ni adalah motif. Tengok ni. Ni lebih 1618. Adakah soalan dia, adakah ini tengok petang tadi sonok kita cerita sampai ringgit Malaysia. Tengok USD JPY kejatuhan semasa 1 hour. Adakah dia lebih serupa dengan kejatuhan, adakah kita lihat kepada Nikkei? Adakah dia lebih kepada Nikkei, sedangkan ni USD JPY ni jatuh, nampak tak saham naik? Ataupun dia adalah kepada kelemahan US dollar. Tengok. Jelas kan? Jadi yang ini jatuh bukannya yen kuat. Ini lebih dolar yang kuat. Dolar yang lemah. Faham tak? Jadi kalau yen tak kuat, mana saya punya pen ni juga. Jadi we do have USD JPY yang dah ada buat wave 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Sebab lebih daripada 1.618. Ini UJ. Dan kita tahu kejatuhan ini USD yang lemah. Kan? Nampak kan? Bukannya yen kuat. So, kita ada saham yang tengah buat benda ni. Ini pergerakan dekat saham. So, kita ada indices. Ke atas. Yen ke mana? JPY sideways. Salah satu kena sideways. Nampak? Simple kan? Jadi yang jatuh dalam UJ tu bukannya yen kuat. Yang jatuh dalam UJ tu seperti yang kita nampak, itu dolar yang lemah. Obviously ini dolar yang lemah. Sebab kalau kita nampak saham naik, yen tak kuat. Yen sideways. Tu dia. Jelas kan?
Ini lagi jelas lah daripada saya cerita petang tadi melalut sampai USD MYR kan. Ni lagi jelas lah. Ni rasanya lagi jelas. Kita nampak lekuk dia pun lebih kurang. Ni lebih sama. Tapi it's a fresher perspektif lah kalau anda tengok ringgit ramainya. Adakah ringgit kuat pada waktu ni kan? Yes. Jadi kalau itu berlaku. Okay. So, ini adalah kepada dolar punya lemah. So, wassalam. Apa yang nak trade? Ni lah cerita. Jadi, kita trade bila ada incomplete sequence. Anda tunggu kepada, kita tahu, US dollar ke bawah. Ni gambaran besar dia. Pilih satu time frame. Contohnya, anda lihat kepada H1 ataupun H4. Ramai trader, dia lihat kepada H1 ataupun H4 untuk menentukan trend lah. So, dalam H1, H4, kalau kita tengok dollar index contohnya, kita dah ada pergerakan ini. Kita dah ada, ni dah dekat H4, kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan dolar tengah buat benda ni. Tapi dia belum break lagi bawah ni. Belum break lagi. Okey. Dan kita tahu ini lebih daripada 1618. Wave 3 ni kan. Saya bagi tahu macam mana anda nak baca benda ni. Petang tadi pun kita cerita benda ni. So cerita dia, untuk dolar ni, kita tahu dolar ke bawah. Jadi first sebelum kita tahu apa kita nak trade, anda bagi tahu diri anda dulu. Anda tak long dolar. Kalau anda gunakan trend dekat H1, H4, anda tak long dollar. Maksudnya, anytime US dollar. Anda tahu apa tak buat dan apa nak buat. Anytime anda nampak incomplete sequence untuk dolar, maksudnya kalau ada euro USD ke atas kan, dan anda nampak incomplete sequence, anda long dia. Contohnya macam EU ke, GU ke. Itu kepada structure. Jadi anda tahu itu structure yang anda boleh trade. Anda tunggu incomplete sequence. Macam apa itu incomplete sequence tahu kan? Dan ini tak sampai, ini 5 wave dan tak sampai 100%. Kita tunggu 3 wave correction, tarik Fibo, kita masuk. Stop loss bawah 1618, TP daripada sini. Dan kepada entry point. Itu perkara pertama yang kita nak buat. Jangan long US dollar. Sebab kita ada dolar ke bawah. Anytime dolar pair, EU, GU, AU, NU, UCAD, ada incomplete sequence, kita trade dia. Faham macam mana nak guna incomplete sequence, nak guna momentum sequence kan? Jadi kita tunggu je lah. Setup tu ada. Baru kita trade. Dalam sistem saya lah. Faham? Jadi, itu yang kita lihat untuk dolar. Nombor 2, apa yang lagi kita tahu? Kita tahu untuk indices, nampak cara guna market dynamic ni? Yen kuat akan drag saham jatuh. Okey. Saya punya chat ni, sekejap saya refresh ya. Tiba-tiba dia hilang je. Sekejap. Ada soalan type dia dulu Saya refresh sekejap. Okey, sorry sekejap. Okey. Sekejap ni indices. Okey. Indices kita tahu kita dah ada 1, 2, 3, 4. Okey, ni yang putih-putih kan saya tandakan tu kan, yang macam ni, yang kali hitam ni. 3, 4. Okey, cerita dia kita dah ada movement 1, 2, 3, 4, 5 yang break up ke atas untuk benda seperti US 500. Okey, kita ada untuk US 30. Kita ada untuk Germany 30. Kan? Dan kita ada untuk Nikkei. Okey. Yang ada ke atas.
So kita tahu ini masih ada room untuk ke atas. Ini ada room untuk ke atas. Sebab kalau kita ambil 5 tak habis lagi ya. So apa yang kita buat? Kita tunggu dia punya correction 3 wave. Anytime ada nampak dia punya correction lain daripada yang ini. Kalau anda tarik channel, anda tarik apa, dan anda nampak 3 wave, anda long daripada end of the third wave. Ada. Tengok dalam nota tu, ada satu-satu. Dalam list apa, tu nota tahun lepas. Tak, bukannya kita trade apa. Kita trade kepada bila ada incomplete sequence. Itu je. Kan? Kalau benda tu tak ada incomplete sequence, biarpun indeks ni yang ada incomplete sequence yang ini. Faham? Kalau saya kata, okey ni, anda trade US 500. US 500 tak ada shape dia. Tak ada bentuk ini. Kita nak masuk apa? Dia tak ada trend. Trend tu bila kita ada series of low, high, higher low, higher high. Cerita dia, kita nak tahu adakah dia pergi lagi tak. Itu incomplete sequence sebab dia tak complete lagi. Itu dia. Faham? Kalau saya nak listkan satu-satu, pengsan saya. Saya saham lagi, security apa lagi, pengsan saya kan. Tengok bila tengok kan chart saya ada. Chart ni semua boleh tengok kan? Nampak kan chart saya ni kan? Kan? Nampak kan? So apa yang saya buat bila ada incomplete sequence, saya tandakan benda ni. Yang biru ni. Chart ni 2 ataupun 3 kali updated satu hari. Bila ada setup, ini ada setup. Ini incomplete ke atas. Anda nampak saya letak macam ni kan? Ini incomplete sampai sini. Selagi dia buat 3 wave, tak sampai sini, saya akan cari entry. Okey. Mana kita tadi? Okey. So, ini adalah untuk indices. So, kita ada indices yang tak complete lagi ke atas. Jadi, anytime dia buat 3 wave correction, anda cari long. Untuk security yang dah ada incomplete sequence. Modified lagi. Buat apa yang anda faham. Okey. 1, 2, 3, 4. Ni yang ada structure sekarang ni, kita tengah tunggu pembetulan dia. Kita tengah tunggu 3 wave dia. Itu di H1, H4. Kalau anda trade 15 minit, kalau pembetulan ni melakukan A, B, C macam ni, ini pun ada incomplete sequence. Jadi kalau anda seorang short term, kalau ini 5 wave, 1, 2, 3, anda boleh short. Ni bagi M5, M15. Itu dia. Benda sama je, ulang-ulang. Cumanya kepada time frame mana. Okey? Indices. Okey. Ini dollar tadi, ini indices. Dollar pada waktu ni tak ada sequence. Kalau anda tengok kepada pair dia, ni kepada dollar. Kalau anda tengok, ini baru satu structure yang sama. Kita masih dalam 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada structure. Kalau dia buat 1, 2, 3, lepas tu dia turun balik, break yang ini, baru kita ada sequence, baru ada siri pergerakan. Ini satu siri yang lengkap, tapi belum ada sequence. Ini satu structure yang lengkap. Ini satu structure yang lengkap. Dan kalau dia buat ni, break kat sini, dan baru kita ada yang tak complete. The moment dia break bawah ini. Kalau dia buat macam ni. Dia break bawah sini. Then baru kita ada sequence. Maksud sequence tu, high, low, low, high, lower, low dah ada. Then baru kita ada trend. Yes. Yes. Baru kita trade. Kalau tak, semua chart kita tengok kan. Pengsan kita. Faham? Dan
tak, cerita dia apa dinamik dulu. Dan anda faham, contohnya, kalau anda tahu dolar ni tak complete ke bawah, apa ni? Ini negatif. Kita jangka ini wave 1 kan? Ini wave 2 kan? Ini wave 3. Ini momentum kuat. Jadi apa kita jangka? Kita jangka negatif dolar kan? Jadi anda carilah kepada pair dolar, Euro USD ke, GU ke, yang ada incomplete sequence, dan kita masuk. Itu je. Boleh? Melkis? Masa ni, ini trend ke? Kalau kita trade dekat 15 minit, mungkin. Tapi ini dah complete. Tengok. Ini tak ada incomplete. Ini dah sampai 1. Belum sampai 1. Kalau anda trade 5 minit, 3 wave sini boleh. Kalau masuk 1 minute chart, ini ada trend. 3 wave. Ni kalau ada trade dekat 1 minute. Tak kisah apa time frame pun. 2. Kalau dia buat dekat sini, anda boleh long daripada sini. Ini Euro US dollar. Ni kalau ada trade dekat 1 minute chart. Ni daripada sini kan. Sama je. Cuma time frame. 1, 2. Dan anda punya TP kat sini. Ni 1 minute chart ataupun 5 minit punya chart. Benda sama. Kalau dia buat sini, anda letak apa? Ini tak sampai 1 dia kan dekat 1 hour. Sama je. Konsepnya sama je. 1 hour tadi. Ini bagi mereka yang trade 1 minit, 5 minit. So apa yang anda buat, third wave ni nanti anda boleh cari peluang untuk letak BE. Tapi anda sedang tengok lekuk 5 minit. Faham? Benda sama. Ini pun 1, 2. Kalau dia buat turun ke bawah. Ingat, dia 1, 2, 3 dia dah complete kan? Selagi dia tak sampai 1, dia tak complete. The idea is dia complete kepada 100%. Itu idea. Faham, Marcus? Dia bukannya, ni pakai time frame besar je. Tak. Semua time frame. Combination tak. Dia kepada anda trade. Kalau anda trade dekat, kalau anda intraday, anda tak lihat lebih daripada 1 hour ke atas. Sebabnya anda tak pegang lebih daripada 1 hari. Kan? Dia tak ada combination apa yang sesuai. Dia kepada yang anda. Kalau anda trade, trend berlaku di semua time frame. Cerita dia incomplete dengan momentum. Itu je. Boleh? Jadi kalau anda jenis trader intraday, masuk hari ni, keluar hari ni, anda mungkin tengok 5, 15, H1 sebagai anda punya trend, ataupun M30. Itu je. 1 minute. Okay. Cerita dia ada tak incomplete sequence? Ada. Kalau ni trade itunya. Okay. Ni dollar index. So masa ni tak ada apa-apa. Semua dollar pair dia baru 1. Ni baru 1 dalam yang sama 1. So tak ada. Dollar ni tak ada. Okay. EU tadi tak habis lagi. Tu M1, M5. EU. M1, M5. Tak habis lagi. So kalau dia buat 3 wave, anda boleh cari long. Tak kisah apa time frame. GU. Ni baru 1. Ni baru 1 lonjakan. Ini dalam yang sama. Ni mungkin GU ni mungkin adalah 1. Dan kita dah start membuat 3. Okay. So GU ni mungkin dah ada satu trend. Kita dah ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita ada 1, 2, 3. Ni adalah 1. Kalau dia buat 1, 2, 3, anda boleh long daripada sini. Yang ini. Nampak? Kalau anda tengok dekat RSI pun, dia adalah
dua struktur berbeza. Nampak tak RSI dia? Ini satu struktur. Ini satu struktur. Ini satu struktur lain. Boleh? So kalau kita ambil dia punya ni, dia punya ni tak habis lagi. Ni tak sampai satu lagi. So kita ada incomplete sequence sampailah kat sini. So any 3 wave anda boleh log. Faham? Ni bagi intraday. Anda tunggu intraday to short term swing. So anda tahu movement dia tetap sampai 100 pip satu hari. Jadi kalau anda intraday, anda masuk kat sini dan TP sekitar sini, ini 100 lebih pip. Jadi mungkin ambil masa 2 hari untuk dia sampai kat sini ataupun lebih kan. Jadi ini lebih kepada mereka yang short term swing. Kalau anda seorang intraday, anda mungkin tengok lebih kecil daripada tu. Tapi trend dia anda tahu di kat atas. Low, high, higher low, higher high, tak habis. That's it. Boleh? Asalkan anda tak short US dollar. Itu yang penting. Selagi anda tak short US dollar, you are okay. Faham macam mana kita nak tengok? Macam mana kita nak tengok structure? Okey, ini adalah untuk dolar. So dolar masih ke bawah as long as anda tak short dia. GU time frame kecil ada set up. U-shave tak ada apa-apa. Dolar. Jadi kita tahu overall dolar adalah lemah. Cuma tunggu incomplete sequence. Sama juga. Ni adalah 1, 2 dan any 3 wave. Any 3 wave. Okey. AUD US dollar pun sama. Tapi ini dah complete. Ini dah complete. Lepas tu saya tak bagikan ni. 1, 2. Ni tak ada. Ni mungkin tengah buat wave 3 ke atas. Fixed dynamic. Yes. Yup. Sekarang ni cuba anda tengok. Apa yang saya sedang tandakan untuk Dow. Kita sedang jangka wave 3 kan. Cerita dia, kita tunggu wave 2 habis. Dalam sini, saya akan tukarkan dia kepada index dynamic. Bila 2 berlaku, then saya akan tukarkan ini kepada index dynamic. Pada waktu itu, index dynamic, apa yang kita jangka? Index dynamic, indices higher, yen pair higher, yen akan lemah, dolar sideways, dolar pair pun tak ke mana. Kecuali AUD, US dollar, commodity dollar. Gold, silver jatuh. Pada waktu ni. Gold, silver jatuh. Sebab itu kalau anda nampak untuk gold, silver saya masih jangkakan akan ada ini berlaku. This move. Boleh? This move. Ini adalah bila kita ada wave 2 nanti. Dalam wave 2, kita akan ada wave 1 dahulu. Then wave 3. Faham? Dalam sini. Dalam sini Sini kita akan ada wave 2. 2 kepada 3 itu kan ada wave 1 kat sini. Wave 1 kat sini. Tu belum accelerate. 2. 3 ni. Waktu tu lah gold, silver akan jatuh. Tu jauh sangat ke depan. Saya tak cerita ni. Ini mungkin hari apa bila ni. Boleh short silver, gold. Gold tak ada. Gold tak ada. Gold tak ada sequence. Gold tak ada. Kita ada pun ini lower low. Tapi ingat. Satu ni tak ada divergence. Sebab itu saya tak katakan ini sebagai ekstrim. Satu kat sini tak ada divergence. Tu saya tak gemar dengan gold punya setup pada semasa. Okay. Next kita tengok. Tapi silver ada divergence. Sebab itu saya masih jangkakan ada pergerakan ke bawah. Silver ni kat sini, ini ada divergence.
Ini ada divergence. Nampak? Dia ada divergence. Yes, Abigail. AUD US dollar, kita nak macam ni. Dia break high sini. Yang against this high. Barulah kita ada low high. Saya nak dia break ini. Kalau dia tak break atas ni, you wait. Sebabnya kalau dia break atas ni, baru kita ada daripada bawah low, high, higher low, higher high, baru kita ada trend. Kalau dia tak break, you wait for setup ini, Abigail. Kita nunggu Datuk. 1, 2, pasal Sarawak aku. 3, 4, 5, 1, 2, 3, dan ini. Maksudnya, a new structure. Low, high, higher low, higher high. Ni time frame kecil punya entry. Boleh, Abigail? Boleh, Balkis? Dan baru kita ada low, high, higher low, higher high. Internal punya subwave punya trend. Kalau dia tak break, dia reverse. Boleh entry, tapi kita tunggu ini berlaku dulu. Dan kita akan entry ini. Baru dia ada trend. Faham tak? Baru dia ada trend. Kita akan enter. Kita akan enter daripada sini. Ini tempat dia. Okay? So pada waktu ni tak ada apa-apa. Ini satu structure. Satu. Faham Basic konsep dia ada trend. Bukannya semua lekuk tu kita masuk. Anda pakai cat saya, anda masuk semua lekuk, habis tu. Meriah. Lepas tu Zul tukar lain. Aku tadi dah masuk, dia pergi tukar lain. Saya tahu ada orang buat benda tu. Pengsan. Dia tak ada incomplete sequence. Satu saya sekarang, saya cuba untuk tak lukis semua. So ada orang, bila saya tandakan ni, dia ini wave 3 nanti. Aku masuk ni wave 2 Zul letak ni. Dia tak ada sequence. Anda masuk, pengsan tu. Satu saya ringkaskan cat, saya tak letak semua. Dulu saya lukis semua ni. Anything, ingat. Satu wave tu dia boleh jadi benda macam-macam. Contoh GJ kita. Okay, kita ada entry kan. Ini boleh buat macam ni tau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni jadi apa? Ni jadi W, X dan Y. Baru dia naik. Itu satu. Baru dia naik daripada sini. Itu satu. Nombor 2, seperti kita tandakan dia naik daripada sekarang. Itu nombor 2. Nombor 3, apa lain? Dia boleh buat benda ni. 1, 2, 3. Kalau dia break 1 dalam 18. 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Kena stop loss. Kan? Jadi dia ada lain-lain punya kemungkinan. Yang saya tahu, dia buat 3 wave, ni saya masuk. I don't know. Sebab kita ada 2, iaitu WXY dan ABC yang ni. Jadi probability dia meningkat. Faham tak? Probability dia instead of 50-50, dia jadi 67%. It's better than your coin toss. Kepala ataupun bunga kan. Faham? Head or tail kan. Ini jadi, dia ada 2 probability yang dia naik daripada semasa. Instead of dia, dan 1 yang dia buat benda ni. So probability kita meningkat. It's all about probability. Faham tak? Ataupun merah ni terus jatuh lagi ke bawah. Tak tahu. Yang saya tahu, higher probability adalah daripada pada sekarang, pada structure semasa, adalah yang purple ataupun yang hijau ni terus. Sebab kita ada 2 kemungkinan untuk dia naik daripada situ. Apa pun, 50% saya akan letak BE. Itu je. Nampak kan? So, the one yang dia jatuh adalah yang merah ni, 1. So, kita ada daripada ni GJ tadi kita ada 33.3%
untuk GJ, apa yang kita dapat buat dalam trading, kita cuma improvekan probability kita. Itu je. There is nothing yang itulah dia, sure, tak ada. So 33.3% dia akan habiskan A, B, C. Itu yang pertama. Another 33.3% untuk dia buat W, X dan Y. Kalau dia buat W, X, Y, kita akan kena BE. Okay. So, daripada level semasa, equal leg semasa. Okay. Number 3. Kalau dia buat 33.3% untuk dia buat A, B, C dalam struktur yang lebih besar. So, kita punya probability improve dengan yang ini. Yep, FTSE has that way. Faham? Itu yang kita buat dalam trading. Kita tak ada, oh ini 100%. Oh, tak ada. Kalau ada macam tu. Buat apa masuk kecil-kecil? Masuk besar-besar. Yang kita tahu, kita ada improve probability by doing this. Faham? Improve probability. That's trading. There is no one way untuk dia pergi. Tapi what we know, untuk semasa kita ada incomplete sequence. Trend dia ke atas. Dia nak sampai atas tu apa bentuk dia. Itu je. Kenapa kita ni? Sebab trend dia ke atas. So, apa bentuk pembetulan dia? So, kita ada 3 yang mungkin. Ataupun sini buat WXY, WXY, WXY. Kita ada correction. Correction ada basically simple correction ataupun complex correction. Apa bentuk yang kita jangkakan kat sini? Semua berkait macam tu. Ya, semua. Dia tak ada satu je cara dia. Kan? Daripada ni tadi, kalau CAT JPY ni, kalau CAT JPY jadi zigzag ke bawah macam ni, anda rasa GBP JPY buat apa? GBP JPY juga akan jadi yang merah. Betul tak, Kasyah? Trading tak ada, itulah dia. Itu je cara dia naik. Tapi kita ambil higher probability. Sebab itu kita ada urusan. Menguruskan. Tak ada, oh kalau itu je. Dia dari sini dia confirm naik. Oh, kalau ada macam tu. Alangkah indahnya dunia fana. Itu trading. It's all about probability. Daripada satu ni dia boleh jadi macam-macam. Semua tempat. Dia tak ada, itu je cara dia. Tak ada. Saya boleh lukiskan ini jadi apa tau? Ni saya boleh lukis jadi apa tau? Dia masih boleh jadi ni. 1, 2, 3 dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh jadi macam ni. Ini 2. Boleh. Kan? Tapi kita tahu struktur ni kalau jadi macam tu, saham tak naik. Kita masih ada saham yang naik. Nampak tak kenapa ada tengok dinamik dulu? Balkis, faham tak kenapa kita tengok dinamik dahulu? Sebab berdasarkan dinamik, ini tak ada. Ini tak dapat. Jadi kita akan eliminate process of elimination. Jadi kita eliminate benda ni sebab saham ke atas. Nampak? Sebab tu kita tengok apa dinamik dahulu. Kita tengok apa yang kita tak buat. Benda yang kita tak buat, kita tak long US dollar. Nombor 2, kita tak short index. Nombor 3, anda tak short yen pair. H1 ke atas. Untuk 3 tu. Ya? Okay. Daily. Kalau tengok daily. Index ke atas. Dolar ke bawah. Yen pair correcting ke atas. 3 wave. Untuk short balik. Kalau daily. Sebab tu anda buat dynamic dulu. Dynamic nak tengok macam mana. Itulah dekat chart tadi. Ya, bukannya dynamic kita lukis je. Oh, ni ada Kongres US. Ini Trump punya ni. Tak. Kita buat apa yang kita nampak. Faham?
Ya. Dia tak ada satu. Dia akan ada few possibility. Kita ambil apa yang higher probability. Daripada level ini tadi, the 60% ada dua ni yang buat benda ni. Kan? Jadi kita masuklah itu je. Kalau dia lebih 168, dan kita tahu kita dah salah. Sebab ada lagi 33 point something % untuk dia buat yang merah ni. Kalau dia buat yang merah ni, then kita tahu untuk ni dah start wave 2. Jadi kita cari yang 2 dia pula entry. Not tak juga. GBP, Euro, AUD, NZD, CAD semua follower. Ingat 3 elemen index, JPY, dollar. Itu 3. Boleh ni? Of course, GBP ada pengaruh kepada FTSE. Jadi GBP kuat, anda akan nampak FTSE agak tertekan. Tapi kalau indeks-indeks lain pecut, FTSE akan naik. Boleh? Sebab sifat company FTSE 100 bukan FTSE 250 FTSE sebab company international dekat ni company yang banyak operasi luar UK. Jadi kalau GBP kukuh, perolehan company tu dia bawa balik ke UK menurun. Itu sebab dia. Macam ringgit kuatlah, anda pergi melabur dekat Singapura, anda dah untung kat Singapura. Ringgit kuat, anda tukar balik duit ringgit, alamak untung tadi kat Singapura jadi sikit. Lebih kurang. Ya, tak apa. Sekali dah nampak kan Kak Syah? I hope ikut tengok. Saya cerita pasal structure. Anda gunakan teknik anda untuk trade. Itu je. Jadi anda tahu, okey pergerakan ni apa kan? Gunakan teknik anda. Anda tak teknik saya simple je. 3 wave, tarik Fibo, entry kan? Sama-sama. Boleh letak limit order, letak stop loss, letak TP, tunggu dia kena stop loss. Kita tahu kalau kena stop loss kita ada data tau, ada maksud dia. Bukannya kena stop loss alamak, tak ada. Kalau kena stop loss dekat sini, ini, dan anda tahu ini dah jadi. Ini tengah berlaku 2. Kita tahu ini correction. Anda tunggulah correction habis. Anda masuk. Ini, itu je. Sebab dia ada high. US 500 tu utamanya. Ini. Jadi kita dah start wave 2. Anda tunggulah untuk ni. Bagi mereka yang suka nak lawan ni, trend, kalau ada set up anda untuk short, saya tak. Bagi mereka yang ni, anda tahu ini kan ke bawah dulu. Jadi kalau ada yang technical dia lawan trend punya teknik, ada sharp. I don't condone that. Saya tak menganjurkan itu. Tapi kalau itu sistem anda, kalau ia jadi kepada anda, buat itu je. Salah, tak ada salah. Tapi trend dia ke atas. Okey? Faham? 1 jam dah. Okey, saya habiskan Okey, so basically apa yang kita lihat semasa, lepas ni kita tengok cross. Goal tadi dah untuk indeks, kita tengah tunggu dia buat wave 2 untuk kita masuk, tunggu 3 wave nanti. Untuk yen pair kita ada GJ dan CAD JPY yang berada dalam kawasan support. Perhatikan benda ni. Ini akan menentukan apa yang jadi dekat indeks. Kalau dia terus naik, indeks akan lengkapkan wave 5 ke atas. Okey? Dan itu bermakna US dollar akan masih lagi melakukan correction ke bawah. Akan melakukan meneruskan pergerakan ke bawah. Okey, perhatikan CAD JPY dan GBP JPY. Kena stop loss, tak apa. DAX anda tahu apa yang kita tunggu dekat indeks. Itu je. Okey, kita tengok kepada gold dan juga silver. Gold silver tak ada sekuen pada waktu ini. Tak ada. Silver tak ada sekuen, apa pun tak ada sekuen pada waktu ni Tak ada siri, tak ada. Ini baru saja high, low, ni tengah buat low high. Jadi dia tak ada lower low lagi. Jadi tak ada trend lagi Ni adalah gold silver.
Kita ada untuk gold. Gold pun sama, tak ada apa-apa. To me tak ada apa-apa. Dalam sistem saya tak ada apa-apa. Yes. Sekarang ni saya nampak Kasyah dah start nampak structure kan Kasyah? Nampak kan? Apa kaitan-kaitan semua ni? Kenapa kita tengok? Tak ada, tak banyak pun. Kalau nak trade, kita tengok incomplete sequence je. Tak payah tengok semua. Boleh gila. Okey. Ni elakkan dulu. Kita dah cerita mengenai minyak ni naik dari bila dah. Sebabnya sebab saya swing. Kalau anda trade intraday, ini ke atas. 3 wave, anda long. 3 wave, anda long. Copper. Sebab ni 17 bulan saya nak kontrak baru. Dekat XM kita trade untuk futures kan. Ini masih wave 3. This one is wave 3 masih. Ini wave 3 kita. Ini masih ke atas. Ini masih ke atas. Dia simple dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ni nampak 1, 2, 3, 4. Dia tak overlap. Ini boleh jadi wave 3. Okey. Ni dah ada high. Copper, tarik, tunggu. Saya tengah tunggu dia turun benda ni. Ni. Hopefully, itu berlaku bila kontrak baru nanti. Sekarang kita kontrak March. Biar saya nak dia naik, turun dulu. So, kita ada incomplete sequence ke atas. Copper ni sedap. Copper ni sedap. Bagi siapa yang long, yang ni, anda mungkin tak kena. Kalau saya letak entry hari tu pun saya tak kena. Sebab spread. Dia ngam-ngam je situ. Okay, Euro AUD correction ke atas. Ini bukan lower low. Lower low dia sini. Kalau dia lower low saya dah bagi entry. Ni, dua. Belum. Tak ada trend lagi. Euro GBP bagi mereka yang dah short, anda continue short. Ini anda short. Ini anda short. Kalau dia buat lain daripada ni kan, kalau anda nampak dia buat lain daripada sini, macam mana kita tahu dia buat lain daripada tu, anda tarik trend line. Dia break ini nanti, anda boleh short 3 wave. Euro GBP masih ke bawah. Saya nak long daripada bawah tu sebenarnya. GBP AUD stand on the side. I don't really like untuk ni, tapi kita ada reaksi ke bawah. Daripada blue box ni ada reaksi. Ingat tak kita cerita dia akan lama je kat sini. Ni lah GBP AUD ni. Okay. Kalau ini ada buat macam ni, break 4 tu kan, 1, 2, 3, lepas tu dia break ini lagi, sini anda boleh short. Ini anda boleh short. Ini kalau jelas 5 wave break tak complete, anda boleh short daripada sini. Saya nak tunggu itu. GBP NZD masih ke atas. GBP NZD masih ke atas. Ni wave, ini 5 wave tau. Sebab tu saya tak berapa GBP AUD tu. Kalau GBP NZD ke atas, GBP AUD mungkin ke atas lagi. Itu yang saya tak berapa gemar. Ini boleh short tak? Tak. Ini bukannya ekstrim. Di sini ni ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. I don't really like it. Dia kalau kira dalam dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bagi mereka yang nak trade, sini kita akan masuk equal kat sini. Ini. Sini. This one. GBP NZD ke bawah. Sementara ni ke atas ke atas dulu. Tengah buat pembetulan last ke atas. Ni saya akan bagi nanti. Dia break daripada A ni, saya akan bagi nanti dia punya entry. GBP NZD. Okay, GBP AUD ada stand on the side dulu. Tak ada. Ni daripada extreme. Ni daripada lower low. Ni daripada lower low. Ni daripada lower low. Nampak? Lower low. Incomplete ke bawah. Boleh?
Incomplete 1, 2, 1, 2, 1, 2 ke bawah. 2 ni anda boleh trade. Tu nanti saya bagi dia punya ni dalam Outlook ya. Belum lagi, dia tak break lagi. Dia break saya bagi. Okey. 1 jam. Memang mustahil sikit saya nak buat 1 jam. Okey. Jadi itu yang kita ada. Semua trade idea ada dalam market outlook. Saya dah letak dalam tu. Apa yang kita ni dah entry. Ni kita tunggu set BE. Tengok apa dia jadi. Okey. Ni dah jalan. Dan lain-lain apa yang kita tunggu. Okey. So itu sahaja untuk kali ini bersama Zatul, saya dan Helmi pada sesi esok. Labur dalam satu sistem, takkankan sistem anda buat yang sama, jaga risk, pastikan objektif jelas, trade. That's it. Okay?